Setiap Isnin hingga Jumaat, saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka Sangat. Orang munafik berbelit-belit, kebohongannya berbukit-bukit, beranjak dewasa memaksamu bangkit walau dalam keadaan sulit. Assalamualaikum Malaysia dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan diharapkan anda berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. InsyaAllah anda bersama saya Eliza Isham dan Talisha bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dalam program Buah Bicara Hawa. Dan seperti biasa sekarang anda sedang menonton kami dari jam 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh tonton kami di YouTube live stream. Hanya search saja Suka TV di YouTube dan anda akan dapat tontonan live bersama kami. Dan juga anda kalau ada apa-apa informasi tentang Suka TV, anda boleh terus ke laman web kami di www.sukatv.com ataupun jangan lupa membeli belah bersama kami di sukashop.com. Yes, dan seperti biasa di Hawa kita membincangkan topik-topik yang berinspirasi buat wanita-wanita di luar sana. Apa macam topik-topik tengah hangat diperkatakan, kita akan mengupas isu dengan lebih mendalam dengan memberi perkongsian pengalaman dan juga menimba ilmu bersama. Betul. Dan hari ini tetamu undangan yang kita bawakan di studio adalah semua orang kata wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang berkerjaya, wanita-wanita yang dah berpengalaman. Orang kata go through ups and down, dan hari ini mereka datang ke depan di Hawa untuk berkongsi kepada anda semua tentang tajuk yang kita akan bincangkan. Dan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah sangat menarik dan juga berat, betul. Kerana tajuk yang pertama kita akan bincangkan tentang stigma diskriminasi terhadap individu yang berjuang penyakit mental. Penyakit mental ni berat kan Talisha? Berat. Sebab dia tak direct. Dan even sampai sekarang tak kiralah you daripada tahun berapa ke, daripada macam mana pun, tetap orang kata bila ada penyakit mental tak semua akan faham. Betul. Even kalau orang kata dalam sebumbung dengan you pun memang mereka tak akan faham. Betul. Tapi sebelum tu tajuk kedua kita akan bincangkan tentang hak wanita di tempat kerja. Tapi kita akan bercakap tentang topik pertama kita tadi, berbalik pada topik pertama kita, stigma diskriminasi terhadap individu yang berjuang penyakit mental. Alright, penyakit mental merujuk kepada keadaan kesihatan yang disebabkan perubahan emosi, pemikiran ataupun tingkah laku dan juga traumatized. So boleh jadi situasi yang berlaku hasil gabungan ketiga-tiga elemen tersebut. Betul. Dia beratlah sebenarnya sebab gabungan tiga elemen yang sangat orang cakap tak direct kepada kita, tapi sebenarnya berat dan hasilnya kemudian hari itu memang nampak sangat beratlah. Berat dan terjejas orang kata prolong. Prolong, betul. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan penyakit mental merupakan antara 5 penyakit utama yang menyebabkan hilang upaya di seluruh dunia. Betul. Jadi beratlah Talisha sebenarnya. Dan kita tak nak cakap panjang sebab hari ini kita bawa yang lebih pakar. Di Hawa, kita tak nak buang masa, kita akan cerita sedikit tentang latar belakang tetamu pertama kita pada hari ini. Jadi tetamu kita merupakan seorang presiden dan pengasas Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental, iaitu MIASA. Beliau juga pernah menerima anugerah The Patient Champion for Science and Medicine pada Majlis Anugerah Metro Dora 2022. So bersama kita di studio hari ini adalah Puan Anita Abu Bakar. Apa kata kita semua? Kita ucapkan Assalamualaikum dan apa khabar kepada Puan Anita? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. Alhamdulillah. Talisha dengan Eliza macam mana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan thank you so much hari ini. You masuk ke studio pun you punya aura dan energi sangat kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So sebelum kita bincangkan tentang topik kita hari ini, apa kata Puan beri sedikitlah ulasan atau summary tentang MIASA? Okey. Jadi MIASA ni seperti apa yang Talisha sebutkan tadilah, kami adalah sebuah pertubuhan kesihatan mental ataupun NGO. Tetapi keunikan MIASA adalah kami terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri secara majoritinya. Kemudian lebihnya adalah ahli keluarga, rakan-rakan dan juga mental health advocates, individu-individu yang
passionate for the cause of mental health. Jadi mereka bersama-sama dengan MIASA untuk mengadvokasikan kepentingan penjagaan kesihatan mental, kemudian memperbetulkan tanggapan ataupun persepsi negatif masyarakat dia tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental, penyakit mental. Sebab seperti yang tadi saya sebutkan tadilah, bila kita bercakap tentang stigma, kita bercakap tentang diskriminasi. Sangat luas sebenarnya, sangat dahsyat ya berlakunya perkara-perkara seperti ini di Malaysia dan juga serata dunia sebenarnya. Betul. Jadi kita terus jump kepada topik kita, iaitu stigma diskriminasi terhadap individu yang berjuang penyakit mental. Boleh. Jadi boleh tak Puan Anita ulas dengan lebih lanjut tentang pendapat ni? Boleh. Okey. Silakan. Saya rasa sekarang ini ramai ya di luar sana mungkin sedar bahawa isu kesihatan mental ni banyak berlaku, terutamanya disebabkan oleh tercetusnya pandemik COVID-19 ya. Jadi sekarang ni kita melihat pengetahuan orang ramai lebih prihatin, lebih memahami sebenarnya tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental ini, tetapi stigma tetap berlaku dan ini terlahirlah orang kata diskriminasi. Sebab apabila persepsi negatif ataupun tanggapan kita terhadap individu yang ada penyakit mental, contohnya ya, tersilap ataupun salah, khususnya kerana mungkin kurangnya pengetahuan disebabkan oleh ialah persepsi masyarakat secara umum menjadi persepsi kita juga. Tanpa kita mungkin jahil, mungkin malas untuk mengambil tahu. Ialah macam tadi kan bila Eliza minta maaf, Eliza sebutkan tadi mungkin it's not about me. Kenapa aku perlu tahu? Ia tidak melibatkan aku, tidak melibatkan keluarga aku. Mungkin kita tidak pernah mengalami penyakit mental, maka kita pun tidak mengambil orang kata langkah yang aku tak pedulilah. Jadi kerana kurangnya ilmu itu, maka terlahirlah persepsi ataupun stigma-stigma begini, dan kemudian bermulalah diskriminasi. Jadi diskriminasi ini berlaku secara meluas, bukan sahaja contohnya di tempat kerja, di institusi pengajian tinggi, di sekolah-sekolah, di kalangan keluarga sendiri. Sebab kita tidak memahami kan, sebab secara luaran kita melihat individu itu sama seperti individu yang lain. Contohnya saya sendiri adalah individu yang berjuang dengan penyakit mental. Jadi saya didiagnos 9 tahun yang lepas, tetapi secara luaran saya kelihatan sama seperti dengan Elisha, dengan Eliza kan, tak nampak mungkin cabaran yang saya alami ni kita tidak nampak immediate, it's not immediate. Tetapi mungkin apabila anda everyday bersama-sama dengan saya, mungkin dah Puan Anita mungkin dalam certain situation berasa mungkin lebih risau, mungkin overthink. Dan ini daripada sini baru kita dapat melihat sebenarnya individu yang ada penyakit mental mungkin memerlukan sokongan daripada segi begini. Mungkin memerlukan rawatan sesetengah penyakit mental, sebab penyakit mental ni spektrum luas ya. Ada pelbagai jenis. Jadi mungkin ada setengah individu mungkin lebih mild, mungkin moderate, mungkin lebih severe. Jadi sudah tentu rawatan berbeza ya. Apa yang diperlukan juga berbeza. Disebabkan oleh punca seseorang individu mendapat penyakit mental juga berbeza. Persekitaran juga berbeza. Apa yang kita lalui dalam kehidupan berbeza. Jadi bukan, it's not one size fits all lah kita panggil kan. Jadi dia bukan sesuatu yang mudah, dia sesuatu yang kompleks. Jadi untuk saya nak menghuraikan juga memerlukan waktu ya. Jadi kepada anda yang menonton, mungkin hari ini kita belajar sedikit, mungkin selepas ini mungkin kita boleh huraikan lebih dengan lebih terperinci insya-Allah. Macam Puan Anita ada cakap tadi tentang orang ramai yang mengalami depresi selepas COVID-19. Itu juga adalah pembuka mata kepada mereka-mereka yang tidak pernah mengalami depresi. Sebab before COVID-19 macam kita semua melalui, sebelum COVID-19 kita ada juga lalui anxiety, depression, tapi yang segelintir orang dia orang tak perasan. Tapi sebabkan ialah masalah COVID-19, masalah kewangan, barulah semua orang dah start ada anxiety, baru sekarang orang dah macam traumatized. Dan tapi ada lagi yang masih sebenarnya dia orang anxiety, depressed, tetapi dia orang mask. Dia orang punya mental. Dia orang tak nak tunjuk ataupun dia orang in denial. So kalau orang-orang yang macam tu macam mana? Sebab bila mereka alami perkara begitu, dia orang akan attack orang yang lemah. Betul. Jadi apa yang berlaku adalah macam saya sebutkan tadi kan, disebabkan oleh stigma tersebut, individu yang bertarung dengan isu kesihatan mental ataupun sudah pun didiagnos dengan penyakit mental, mereka menjadi malu dan menjadi takut kerana mereka rasa selepas ini tidak ada yang mahu berkawan, mungkin tidak ada yang mahu berkahwin, mungkin peluang pekerjaan tidak diberikan, kenaikan pangkat itu tidak diberikan. Jadi disebabkan oleh itu mereka berdiam diri dan kemudian menderita, walaupun saya tak suka menggunakan perkataan menderita, tapi they will struggle alone and in silence.
walhal penyakit mental ini adalah sesuatu penyakit. Jadi apabila kita bercakap tentang penyakit ni, ia boleh dirawat. Walau macam mana kronik sekalipun penyakit mental individu tersebut, kalau diberikan rawatan, diberikan satu pendekatan yang holistik ataupun menyeluruh, mereka boleh kembali berfungsi sebagai manusia yang normal, kembali orang kata ke pangkuan keluarga dan masyarakat. Tetapi hakikatnya masyarakat menolak kerana tidak memahami. Jadi kita menyisihkan, kan kita meminggirkan individu-individu yang ada penyakit mental. Bila kurang ilmu, kita merasakan Eliza Talisha ada penyakit mental, maka mungkin you're gonna snap, mungkin berbahaya, mungkin tak makan ubat, bunuh orang. Jadi ini apa yang biasanya gambaran yang kurang tepat ataupun kurang jelas ataupun bukan menyeluruh yang digambarkan dalam, contohnya mungkin filem, mungkin drama, mungkin music video, mungkin lagu, mungkin berita-berita, kan. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat secara umum mempunyai persepsi ataupun tanggapan begitu, and we are not fixing it. Jadi misinformation ataupun information gap ni banyak. Walaupun information ataupun maklumat itu banyak di social media, di berita, TV dan sebagainya, tetapi kerana kurang tepat, maka terlahirlah persepsi-persepsi ataupun tanggapan yang salah ataupun kurang tepat ini. Betul. Tapi sebab bercakap pasal diskriminasi, memang kita tak boleh lari sebenarnya. Sebab kita hidup bermasyarakat. Apabila hidup bermasyarakat, tak semua orang boleh terima kita. Macam Puan Anita cakap, not one shoe fits everyone. Betul tak? Jadi kita nak tanya lebih banyak lagi tentang perkongsian hari ini. Sebab Puan Anita tadi ada share tentang cara-cara orang yang diskriminasikan orang yang penyakit mental. So kita nak tanya Puan Anita selepas ini macam mana nak mencegahnya. Mencegah, betul. As kita yang melihat dan kita yang menghadapi. Tapi kita kena berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Pada pendapat saya lah tentang kesedaran masyarakat Malaysia tentang mental health ni agak rendah. Khususnya macam mereka-mereka yang ada masalah mental health ni dipandang remeh oleh masyarakat sebab kita tak ada kesedaran and kita rasa benda tu dipelekehkan lah, maksudnya tak dipandang serius. Untuk yang penyakit mental ni kita kena banyak bagi support lah untuk diorang, and then dari segi kena selalu tanya khabar, and then kalau diorang ada nampak masalah ke macam senyap je, kadang-kadang tu kita kena bagi macam tegur, ada macam hari ni okey ke tak ke, macam tak pun mungkin tak pada macam tanya dia okey ke tak, maybe boleh macam just tak perlu tanya dia apa masalah dia, mungkin boleh tanya dari segi macam kita ajak dia keluar supaya dia tak perlu fikir sangat masalah dia tu sendiri. Mental health ni macam benda tu ada pada seseorang tu, kita payah sikit lah nak kesan lah. Sebab benda tu lebih kepada kena macam kaunseling semua kan. Kena jumpa doktor-doktor, pakar-pakar psikologi. Benda tu macam mungkin masyarakat sendiri, mungkin kerajaan boleh bagi ni lah penilaian untuk setiap masyarakat semua kan. Perlu mengambil perhatian juga isu masalah mental terhadap mana-mana individu. Lagi-lagi dengan dunia sekarang yang memberi banyak tekanan dan cabaran. Dia kata-kata daripada masyarakat kita sendiri. Yes, banyak awareness sekarang sebenarnya tentang mental health. Betul. Yeah, sebab mungkin mereka sendiri alami ataupun mereka pernah nampak, dan kadang-kadang bila nampak orang yang mental, diorang sendiri macam baru diorang sedar. Betul. Memang tak boleh kawal, betul tak? Betul, tapi sebenarnya kesedaran tu quite tinggi sebenarnya dalam masa sekarang sebab bila kita tengok orang tahu sebenarnya. Tapi macam mana sebenarnya cara untuk mencegah kita sendiri untuk judge, sebab kita ni manusia tak boleh lari daripada diri sendiri, daripada side kita yang tu. Jadi sometimes kita tahu kesiannya orang tu, tapi ada some point dan diri kita macam takutlah nak kerja dengan dia, benda macam tu. Jadi mungkin Puan Anita boleh share sikit macam cara kita sebagai orang luar untuk mencegah, untuk membantu, dan kita yang hadapi pun untuk mencegah daripada benda ni lebih berlanjutan. Betul. Saya rasa benda pertama adalah sudah tentu menimba ilmu lah. Because knowledge is transformative kan. Jadi bila kita ada ilmu, daripada situ we will be mindful of our words. Jadi kita menjaga percakapan kita. So biasanya kan Talisha dengan Eliza, apa yang kita lihat, ramai daripada kita menggunakan terma-terma klinikal secara longgar. Contoh, Talisha ni OCD lah, susun buku, orang kata kan ikut warna contohnya. Padahal
OCD is a clinical diagnosis, diagnosis clinical, di mana kalau anda faham tentang OCD, it can be a very debilitating condition. Kalau kita tidak mendapat rawatan, kita tidak ada sokongan yang baik dan juga tidak ada orang kata pendekatan yang menyeluruh tadi yang saya sebutkan tadi. Dan juga kalau kita menggunakan perkataan secara longgar sebegini, maka orang lain apabila berdepan dengan orang yang OCD, kita menganggapnya tak ada apa-apa. Orang itu mungkin attention seeking, OCD ni bukannya benda yang sukar. Padahal individu yang menghadapi itu sukar sebenarnya. Saya boleh berkongsi bahawa saya sendiri apabila 9 tahun lepas didiagnos dengan penyakit mental, salah satu pengalaman yang paling sukar dalam kehidupan saya. 30 lebih tahun saya hidup di muka bumi Allah ni, mendapat penyakit mental, satu pengalaman yang sangat susah, melalui proses penyembuhan sangat sukar. Stigma dan diskriminasi is very real. Apabila anda ada penyakit mental, anda dianggap kurang daripada semua segi. Kurang pandai, kurang iman, kurang solat, kurang semua. Jadi anda tidak dianggap equal, sama rata. The moment you know a person has a mental health condition, alah dia ni kurang iman lah, weak will, tidak kuat, lemah dan sebagainya. Padahal ia adalah penyakit seperti mana penyakit fizikal adalah penyakit. Jadi menimba ilmu itu adalah yang pertama. Dan kita jangan mudah ataupun cepat menghukum, terutamanya kalau kita bukan pakar dalam bidang tersebut ataupun kita tidak pernah melaluinya. Kenapa kita nak menghukum walhal kita tak pernah pun mungkin trauma dalam kehidupan tidak pernah berlaku, tidak pernah kehilangan orang yang tersayang contohnya. Dalam pandemik COVID-19 ramai kehilangan orang yang tersayang. Teruk keadaan mereka. Tak dapat jumpa lagi. Betul, tertekan, tak ada closure, tiba-tiba je meninggal, kita dalam keadaan tidak bersedia. Kemudian individu tersebut meminta bantuan Eliza contohnya dan Eliza terus menghukum. Alah kau ni tak kuat lah, lemah lah, ni kan ujian, kenalah tabah, kenalah kuat. Kita tak pernah melalui tetapi kita mudah dan cepat menghukum. Jadi kita perlu datang from a place of empathy. Kita perlu ada empathy, perlu ada compassion, kasih sayang. Dan kita satu dunia telah dilanda ujian dengan pandemik COVID-19. Jadi kita hari ini sepatutnya lebih orang kata berkasih sayang, kan, lebih prihatin. Kita tahu, tadi Talisha dah sebut, semua orang ada ujian, ada struggle masing-masing. Tetapi mungkin setengah orang, they know how to hide it. Dan setengah orang mungkin mereka lebih berani. Berani kenapa? Kerana mereka tahu, I need the help. Kalau diorang dah tak boleh take it. Diorang dah tak boleh tahan sebenarnya. Jadi penyakit mental ni satu kita perlu ingat ya, kalau kita lambat mendapat rawatan, ia bertambah buruk, bertambah teruk. Sebab tu saya ni kita agree because bukan apa, bila kita dah tahu seseorang tu adalah pesakit mental ataupun dia sendiri datang dekat kita macam bagi tahu, hey aku ada masalah, aku tak boleh kena trigger macam ni. Kita sebagai kawan kalau tak boleh cakap yang apa-apa, tak boleh cakap baik-baik, kita diam dan kita support je sebenarnya. Bukan untuk lebih menghukum, bukan untuk lebih macam alah aku pun mental, aku pun stres, tapi kita try hadapi sebab memang pergilah sembayang, benda-benda macam tu kan. Bukan sebab bila orang yang betul dah tahu dia mengalami satu kesukaran nak hadapi mental, dia orang dah tahu dah cara macam mana sebenarnya dia orang nak buat. Cuma dia orang just nak support untuk jadikan mereka seperti orang biasa juga. Itu saja. Betul, tepat sekali Talisha. Sebab tu sokongan ni adalah faktor pelindung yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab tu saya selalu katakan, kalau seorang individu ni ada just one person, seorang saja untuk membantu kita. Contoh tadi bila Eliza bercakap tentang ialah bila kita kena COVID-19, kita di dalam isolasi. Tidak ada sokongan kan? Bayangkan. Jadi bayangkan kalau kita ada satu individu yang mungkin setiap hari boleh video call, mungkin boleh bercakap dengan kita, ia sebenarnya sangat membantu untuk kita melalui. Sebab bila kita kena COVID kan lambat ni masa nak berlalu. Kemudian kita rasa anxiety, mungkin rasa takut, mungkin ada simptom-simptom yang teruk. Jadi sudah tentu sokongan seperti yang Talisha katakan tadi sangat membantu individu tersebut. Sama juga dengan individu yang mendapat penyakit mental. Puan Anita, saya ada soalan. Boleh. Saya ada seorang yang sangat rapat dengan saya dan saya bermakna dalam hidup saya lah. Dia ada OCD lah, which is disorder kan. Disorder, betul. Dia ada satu thought yang dalam diri dia yang dia kata, aku ada OCD tau. Jadi aku akan menyusahkan kau. Benda macam tu tau. Kadang-kadang kita sebenarnya tak tahu macam mana cara je. Mungkin Puan Anita boleh bagi tahu mungkin cara kat luar sana, sebab kita tahu OCD berat thing kan. Bila orang OCD dia akan bagi tahu kita, aku ada OCD akan menyusahkan kau. Benda jadi kita sebagai kawan nak
apa orang cakap, membantu jadi macam mana sebenarnya? Sebenarnya kan Eliza, it's interesting sebab bukan saja individu yang ada OCD yang akan berkata ataupun ada pemikiran tersebut, tapi sebenarnya semua individu yang ada penyakit mental akan merasakan begitu, bahawa mereka adalah beban kepada ahli keluarga dan rakan-rakan. Jadi itu yang membuatkan mereka rasa tak nak bagi tahu ataupun susah untuk mereka menceritakan, melainkan Eliza orang kata open, maknanya I'm here for you. Aku ada di sini. Kalau ada apa-apa boleh berkongsi. Aku mungkin tidak memahami, tetapi apa yang engkau perlukan aku cuba membantu. Jadi ini bukan bermaksud Eliza perlu faham secara sepenuhnya, tidak. Tetapi mungkin Eliza boleh mengajak. Jom kita keluar jalan-jalan. Jom kita pergi mungkin kelas-kelas apa sajalah, mungkin kelas agama, mungkin kelas bersenam sebagai contohnya, untuk membuatkan orang itu rasa dihargai, membuatkan orang itu berasa dikasihi ataupun disayangi. Jadi ini penting kerana biasanya individu yang ada penyakit mental ni merasakan mereka tidak disayangi. They have no value. Kerana apa? Itu adalah simptom penyakit tersebut sebenarnya. Ia adalah gejala penyakit, tuan-tuan dan puan-puan. So mereka bukan sengaja nak merasa begitu ataupun suka-suka ataupun attention seeking, tetapi simptom tersebut juga membuatkan mereka berasa begitu, dan kemudian dikuatkan oleh kita melihat masyarakat sekeliling pun macam berkata-kata sebegitu. Jadi sudah tentu ia menguatkan, it reinforces that stigma, reinforces apa yang kita rasa. Betul lah tu, Eliza memang tak sayang aku, dia buat tak tahu je. Aku call tak angkat, aku WhatsApp tak balas, contoh. Jadi apa yang kita boleh buat? Validation, memberitahu apa yang kau lalui ini susah, aku mungkin tidak faham, but I am here for you. Ini penting. Tepat sekali. Because bukan apa, bila orang dah tahu dia penyakit mental, sebenarnya dia orang tak nak menyusahkan orang pun. Betul. Ada hari memang dia orang tak cari kita, bukan sebab apa, dia orang tahu kalau cari lebih-lebih pun apa yang orang tu boleh bantu. Jadi kita sebagai rakan ataupun keluarga terdekat, just be present, just tanya khabar, tanya awak okey hari ni, itu pun sebenarnya dah cukup untuk sangat membantu penyakit mental. Dan kita as a friend yang dia confess pada kita, kita rasa bangga dan berbesar hati sebab dia membuka satu pintu yang sangat besar untuk diri dia, untuk terima bagi tahu kita yang kita OCD dan cuba untuk memahami sebenarnya. Itu sebenarnya poin yang sangat baik, Eliza. Sebab apa? Orang yang ada individu yang ada penyakit mental ni sebenarnya untuk bercerita ataupun meluahkan, mungkin seminggu tak tidur malam ni. Dia sebab dia fikir nak bagi tahu Eliza ataupun tidak, nak bagi tahu Talisha ataupun tidak. Kalau aku bagi tahu kan mereka label aku, tak nak berkawan dengan aku pula. Jadi they have to garner that whole courage dan keberanian, dan kemudian lepas mereka dah berkongsi, kadang-kala betul mereka dihukum, kadang-kala betul dilabel. Tetapi seperti Eliza, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan, anda terpilih sebenarnya, kerana saya selalu katakan individu yang membantu orang lain dengan penuh kesabaran dan empati adalah insan yang terpilih. Sebab nak membantu insan lain bukan mudah. InsyaAllah. Alright, thank you so much Puan Anita, kerana walaupun kita dalam kesuntukan masa, tapi betul, Puan Anita bagi orang kata nasihat dan juga tips yang sangat orang kata padat. Dan kita nak ucapkan terima kasih lagi sekali. Puan Anita akan bersama kami di Hawa setiap minggu dan bermula minggu depan. Kita akan bincangkan lagi tentang mental health. Dan jika anda di rumah yang sedang menonton, anda mengalami penyakit mental, anda boleh ke Miasa. Puan Anita boleh share sekejap? Boleh. Okey, boleh ke sini. Kita ada talian bantuan 1-800-8200-66 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan juga boleh ke laman sesawang Miasa ya, www.miasa.org.my, dan juga semua social media platform miasa.malaysia. Itu dia. Kalau anda rasa tak boleh nak berborak dengan kaunseling, Miasa adalah paling yang tepat sekali, because mereka sendiri mengalami dulu orang kata masalah mental ni. Jadi kita kena berehat sebentar, dan kalau anda nak lagi, tunggu minggu depan sebab kita akan bawa lagi Puan Anita untuk bincangkan lagi banyak tentang isu masalah mental. Itu saja boleh. Kembali lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, kembali lagi dalam program Bola Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan minggu ini kita bawakan semula panel kita, Peguam Cik Syahira, yang kita akan bincangkan tentang akta-akta ataupun hak-hak di Malaysia. Dan topik yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah hak wanita di tempat kerja. So kita nak ucapkan selamat datang lagi sekali kepada Cik Syahira. Hello. So are you ready for today's topic? Yes, banyak hak-hak yang kita nak tahu ni Tasha. Wanita bekerja mesti dah
ready ni nak tahu sebenarnya macam mana sebenarnya. Okey. Sebab hari ni banyak wanita berkejaya kan. Betul. Wanita semua mengejar macam cita-cita. Jadi mereka nak tahu juga pasal hak-hak wanita sebenarnya. Okey, so kita jump terus. Kita tanya Cik Syaira, boleh tak terangkan lebih lanjut mengenai hak wanita di tempat kerja? Okey, terlebih dahulu dekat Malaysia ni kita ada sektor awam dan juga sektor swasta lah. Okey. The two main sektor yang ada di Malaysia is sektor awam dan sektor swasta. Kebanyakannya Akta Buruh ni dia cover dari segi sektor awam lah. Okey. Sekarang ni kita banyak tengok bulan 9 ni akan dikuatkuasakan contoh hak maternity selama 90 hari. Yang mana sektor swasta pun kena ikut juga hak ni. Tapi 90 hari. 90 hari. Instead of 60 hari, dia bagi 90 hari. Maknanya Ini 3 yang bulan. pantang tu ke bukan? Yes. Ya, maternity. Cuti bersalin. Oh, cuti bersalin Itu satu hari. adalah salah satu hak Okey, wanita banyak lah. 3 bulan. Tapi dia menimbulkan polemik lah. Maknanya dia timbulkan isu. Ada kebanyakan majikan dia tak bersetuju. Betul. Bersetuju sebab mungkin dari segi productivity, they have to pay salary pada pekerja-pekerja wanita tapi yang bercuti. Jadi dari segi productivity dan juga diorang punya cost tu, dia mungkin merugikan majikan dari sudut pandang majikan. Tapi dia memberi manfaat kepada pekerja itu sendirilah sebab dia meningkatkan produktiviti pekerja tu. Maksud produktiviti ni dari segi tahap kesuburan. Kenapa Malaysia ni sekarang ni dia invent kata orang tu implement hak tersebut sebab kadar kesuburan dan juga populasi Malaysia ni dari segi produktiviti anak tu kurang. Sebab tu mereka memberikan kata orang tu cuti 90 hari dengan harapan banyaklah kelahiran yang kita jangkakan pada tahun depan. Itu dia punya motif. Tapi dari sudut pandang majikan itu mungkin kurang bagi mereka. Itu adalah salah satu hak. Dan bagi pekerja wanita yang bekerja dalam sektor pertanian, mereka tak boleh kerja 10 malam sampai 5 pagi. Sekiranya mereka diminta bekerja daripada 10 malam sampai 5 pagi, mereka perlu ada alarm tambahan dan mereka perlu disediakan transport. Which is kadang-kadang kebanyakan majikan dia terlepas pandang benda ni, dia tetap suruh pekerja tu kerja kadang sampai malam, sampai 2-3 pagi. Tapi tidak menjaga kebajikan pekerja. Itu adalah salah satu hak dari segi kebajikan pekerja wanita yang patut dipandang serius lah. Maknanya bila malam kan you kena jaga keselamatan pekerja you sebenarnya. Betul. Itu adalah antara hak-hak yang boleh kita dapat dalam Akta Employment Act 1995. So kita boleh lah kalau sebagai seorang wanita macam kalau tak ada kebajikan seperti jaga dalam ialah segi orang kata apa tadi? Transport allowance boleh diketengahkan. Ya, boleh diketengahkan. Pekerja ni kena tahu hak dia, especially wanita, dan dia boleh pergi kepada pejabat buruh sekiranya hak-hak mereka ni diabaikan. Mereka ada cuti bersalin, mereka boleh dapat cuti sakit, mereka juga perlu kata orang tu dibayar waktu cuti tu. Kalau mereka tidak dibayar dalam waktu cuti-cuti yang mereka dah diperuntukkan, mereka boleh membuat aduan dan juga mendapatkan hak mereka. Sebab wanita ni kadang-kadang mereka dah lah ada diskriminasi dari segi bayaran. Bila kita cerita pasal bayaran, tapi when it comes to cuti, mereka pun perlu mendapat cuti yang setimpal lah. Tapi kita jangan abuse benda tu. Kebanyakan kelebihan-kelebihan ni bila kita bagi, mereka tends to abuse lah. Itu kita kena tengok dengan lebih mendalam. Dan kita tahu juga wanita-wanita yang sekarang banyak di tempat kerja juga ada banyak report tentang sexual harassment. Betul. So macam mana pula tentang itu? Okey, kebanyakan wanita ni mereka yalah boleh kita katakan lelaki pun ada juga sexual ada. Tapi kata orang tu 60 ke 70% tu perempuan yang wanita akan dapat sexual harassment sebab autonomi ni masyarakat kita ni dah terbiasa. Autonomi ni lebih pada lelaki. Maknanya lelaki lebih berjawatan tinggi, dia ada kuasa dan pengaruh. Jadi mereka kadang-kadang menggunakan orang bawahan mereka, pekerja bawahan mereka yang wanita untuk kepuasan seksual. Jadi antara saya sentuh sikitlah antara sexual harassment yang mereka kerap dapat di tempat kerja adalah secara lisan, secara fizikal, juga secara kata orang tu mental. Kadang-kadang dia tak ada pegang-pegang tapi secara kata orang tu kata-kata. Bila kata-kata ataupun dari segi mental punya harassment lah, maknanya bagi kerja and then tapi nak spend masa bersama, tapi isteri orang atau suami orang, jadi mereka menggunakan peluang-peluang itu untuk melakukan harassment tu. Jadi antara langkah-langkah yang mereka boleh buat adalah dengan mengadukan kepada pihak pengurusan lah sepatutnya. Sebab mereka tak boleh biarkan mereka berada dalam circle tu berlarutan.
Jadi kena buat sesuatu lah. Jadi saya nak tanya juga pada Cik Syira kan, macam mana sebenarnya untuk meletakkan batas dalam sebab berlakunya sexual harassment apabila seseorang itu ada akses, dia rasa dia ada akses kepada seseorang individu, iaitu seorang wanita lah, mungkin dia rasa macam dia ni relax ke or macam mana. Jadi apakah sebenarnya pendapat you lah, macam mana sebenarnya nak meletakkan batas di antara mereka? Okay, first of all you kena tahu sektor pekerjaan you tu. Sektor you, contoh wanita, bila contohlah saya ambil contoh you nak kerja offshore. You dah tahu dah offshore tu banyak lelaki. Betul. You janganlah kata orang tu cari penyakit lah untuk you kerja kat situ. You pergi cari kerja lain, you jadi nurse ke, you jadi benda-benda lain yang you boleh elakkan, you boleh tingkatkan produktiviti you. You jangan pergi kerja ke arah yang boleh meningkatkan risiko you untuk kena sexual harassment tu lah. Antara itu adalah salah satu langkah awal yang you perlu ambil. Maknanya you tahu dekat mana you nak bekerja. Kemudian you set the limit. Mungkin you bekerja tu dalam tempoh bekerja je. Di luar waktu bekerja tu tak perlu layan pun message daripada colleague ke untuk tanya. You tunggu. Dalam waktu bekerja baru you boleh buat discussion. And then bila discussion tu in open place. You jangan duduk dalam bilik yang tertutup berdua. Itu untuk mengelakkan risiko-risiko you kena harassment lah. Dan juga fitnah-fitnah, kadang-kadang orang mulut. Betul. Sebab itulah sebenarnya sebagai wanita pun kita kena bijak. Kita tak boleh nak salahkan semua orang juga, betul tak? Macam Puan Syahidah cakap, kalau nak kerja offshore, mungkin kalau betul lah nak kerja, nak juga career you, try cari somebody yang perempuan juga, wanita juga masuk sama-sama. So at least you tak rasa kesorangan ataupun tak rasa macam nanti hujung-hujung you akan rasa di-attack oleh lelaki-lelaki. Betul. Sebab kita tahu memang lumrah manusia ni, memang Adam diciptakan untuk Hawa dan Hawa diciptakan untuk Adam. Jadi benda tu memang kita tak boleh nak elak, tapi kita boleh kurangkan risiko-risiko untuk terjadinya sexual harassment. Banyak kita borak hari ni. Tapi kita kena berehat sebentar dan kita akan sambung sebentar lagi dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, bertemu kembali bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Jangan laju-laju nak pergi mana. Okey, kita masih bersama Cik Syahira yang kita akan bicarakan tentang hak wanita di tempat kerja. Sebelum tu, kita ada Vote Box untuk anda semua, pendapat orang ramai mengenai tisu ini. Silakan. Seperti kita tahu, bermula 1 September diberikan cuti selama 90 hari untuk bersalin. Saya setuju dan gembira, tapi ia bergantung juga kepada majikan, sebab company dan majikan dekat Malaysia ni ada pelbagai, kerajaan, swasta. Jadi saya bergantung jugalah daripada kelulusan dan persetujuan daripada majikan masing-masing. Saya rasa lebih elok bagi masa yang lama sikitlah. Kalau 3 bulan tu kan dia kenalkan anak dia dan pulihkan penyakit dia semua kan. Bagi dia masa sikitlah, dia sayangkan anak dia pulihkan penyakit dia. Cuti 90 hari baik untuk bagi ibu yang selepas mengandung, perlu untuk dia orang kembali yakin bekerja, dan dalam masa yang sama dia orang boleh luangkan masa untuk anak yang masih kecil lagi yang perlukan perhatian dari ibu. So kita ada berbeza-beza pendapat kan daripada masyarakat. So contohnya kalau kita nak ambil pendapat daripada makcik tu yang dia kata cuti lebih sikit. Sebab yelah, kalau kita ni ikut tradition, kadang-kadang ibu-ibu mestilah cakap kena heal dulu daripada you punya pantang apa semua. Kalau macam tu pula, kadang-kadang ibu yang dah bercuti salin tiba-tiba ada attachment dengan anak. So bila dah ada attachment, tiba-tiba dia decide selepas 3 bulan dah terus tak nak kerja pula. Itu macam mana pula tentang antara company dan juga employee? Okey, sebenarnya kalau kita tengok kan, Malaysia ni 3 bulan tu sebenarnya consider lama. Sekejap sebenarnya. Tak adalah lama, sebab dekat negara luar mereka ambil masa 3 tahun untuk ibu-ibu ni recover. 3 tahun yang berbayar. Contohnya di Rusia, berbayar. Mungkin kita ada kata orang tu approach lah untuk membantu ibu-ibu ni kembali balik dalam bekerja dengan lebih ready. Mereka lebih kata orang tu confident untuk get back. Dalam masa 3 bulan tu dia boleh sort up kat mana nak hantar anak dia, kat mana dia nak nanny and everything. So dalam masa 3 bulan tu I think it's an ample time. Tapi dia bergantung kepada sektor. Macam saya cakap lah, sektor mana yang lebih memerlukan
memerlukan wanita yang bekerja lebih dan sektor mana yang kurang memerlukan wanita. Contoh, sebagai contoh perladangan. Dia lebih banyak memerlukan lelaki untuk angkat benda-benda berat. Jadi dia bergantung pada majikan tu untuk ambil siapa yang lebih. Kota pekerja tu siapa yang lebih. Tapi hak pekerja tu tak patut dinafikan lah. Macam mana dia nak get back to the work tu, dia akan ambil masa dalam tempoh 3 bulan tu sepatutnya. Sebenarnya kan. Betul. Sebab bila kita dah melahirkan, semua kita perlukan masa untuk recover and everything. So untuk jadi lagi mentally prepared. Tapi saya ada soalan untuk Cik Syira kan. Okey, untuk kita nak bercakap pasal wanita bertudung pula. Sebab kat luar sana banyak sebenarnya industri-industri yang menolak wanita bertudung. Macam kita boleh cakap kalau hospitality mungkin mereka ada satu syarat kalau bertudung dia takkan ambil lah. Jadi macam mana pula dengan benda tu? Okey, kita pernah ada satu kes di mana satu pengarah di satu tempat kerja ni, pihak manajemen dia bagi kata dua, you nak bekerja you kena tanggal tudung. Yes. Kita pernah ada kes macam ni. Jadi dia gaduh semua dan pengarah tu ambil keputusan untuk resign. Jadi kita nampak efek kat situ, benda-benda tu menyebabkan sepatutnya you fokus pada kualiti kerja. Kualiti kerja orang tu. Kalau orang tu boleh buat kerja, orang tu boleh deliver, then why not? You ambil lah dia bekerja. Tapi kalau dalam sektor, saya percaya macam contoh dalam sektor penerbangan. Okay, kita tengok stewardess yang sedia ada. Okay, mereka mementingkan penampilan. Kalau you dah contoh 40 tahun ke atas, kebanyakannya akan diberhentikan sebab tak fit, tak meet the requirement. Tapi kita mungkin boleh buat satu anjakan paradigma untuk kita buat Muslim friendly. Contoh, you pakai tudung tapi you still boleh jadi stewardess. Tapi dia ada garis panduan yang you kena follow lah. Bukan tak boleh. Sepatutnya Malaysia ni lebih terbuka lah ke arah itu. Maknanya kita tak restricted kepada stewardess yang free hair sahaja. Sebab you membunuh potensi dan peluang orang yang pakai tudung tapi dia boleh bekerja. Betul. Sepatutnya mungkin mereka lebih berkualiti dari segi kerja. Yes, exactly. Dan cakap pasal tu pula, kita nak cakap tentang wanita zaman sekarang, kita ada banyak feminist dan juga equality. Yes. So nak bercakap tentang equality, kalau kita yang lebih mengetahui kan, kita baca macam-macam kan, kita tahu sebenarnya kaum Adam lagi orang kata superior. Superior daripada boleh perform lah. boleh perform daripada kaum Hawa. Tapi ada juga zaman sekarang mereka lagi nak tekankan tentang sebenarnya sama rata je. So kalau pendapat Cik Syira macam tu macam mana? Okey, kita sebenarnya kena meletakkan hak pada tempat dia. You tahu capability you. Perempuan, lelaki dia lebih kepada kemahiran, lebih pada tenaga. That's why kadang-kadang orang cakap, kenapa lelaki ni dibayar lebih daripada perempuan? Ada isu unequal pay kat situ. Kenapa perempuan ni dibayar banyak ni? You bayangkan katakanlah you bekerja, I bayar gaji pekerja lelaki 5,000, gaji pekerja perempuan 5,000, tapi perempuan tak boleh nak buat sama macam lelaki. Dia tak boleh nak deliver kerja exactly like what pekerja lelaki buat. So adakah you sebagai majikan, you rasa benda tu adil? You bayar ni dua-dua sama, tapi tenaga kerja yang digunakan tu tak sama, tak optimum. Jadi mungkin dia patut tengok sama ada bayaran tu commensurate ataupun tak commensurate lah dengan jumlah kerja yang dia buat. Dia bukan masalahnya hak dia tu orang ni kena bayar 5,000, orang ni pun kena bayar 5,000, tak. Dia dari segi kata orang tu sama, maknanya you buat kerja lebih dan you entitled untuk dapat lebih dari segi kudrat you. Mungkin perempuan dia lebih pada intelektual lah. Yes. And selain daripada sebenarnya paternity leave untuk wanita, bagaimana pula untuk suami? Sebab paternity lah. Sebab sekarang mungkin wanita mungkin lebih inginkan suami mereka bantu untuk zaman masa dalam pantang tu semua. Itu macam mana pula? Sebab mungkin kadang-kadang ada company memang diorang cakap untuk suami tak ada cuti. Okey, cuti paternity di Malaysia ni kalau untuk pekerja swasta tak silap saya ada 3 hari diberikan untuk bapa ambil cuti. Tapi 3 hari. Tapi kalau selebihnya mungkin you ambil unpaid leave ataupun annual leave. Tapi seharusnya pekerja lelaki yang menjadi bapa ni tak patut dinafikan hak, sebab kita pun pernah ada kes yang mana pekerja lelaki ni isteri dia nak bersalin tapi bos tak bagi cuti. Bos bagi kata putus, you nak take off, you resign. So dia terpaksalah memilih untuk resign sebab sepanjang wife dia check up medical tu dia tak pernah pun attend. Jadi sampailah hari isteri dia nak bersalin pun dia tak dapat cuti. Jadi benda-benda tu dia kata orang tu, you sepatutnya menjaga kebajikan pekerja you dari segi
ialah keperluan dari segi kenapa dia ambil cuti tu. Dia bukan ambil cuti tu suka-suka pergi holiday ke apa, tapi untuk attend wife dia bersalin. So you kena tengoklah, kita pun kena ada budi bicara lah dengan pekerja. Sebab if your worker are happy dengan you, dia mungkin akan stay lama dan bekerja dekat company lebih lama. Give and take lah. Sebab at the end of the day, Talisha, yang support company is pekerja, and pekerja akan support bos dan bos akan support pekerja. That's the thing yang bila kita cakap kita run satu company, orang akan memandang enteng tentang pekerja-pekerja sebenarnya, tapi sebenarnya pekerja lah yang menggerakkan company-company kita ke depan. Pekerja adalah aset sebenarnya. Aset, betul. Dan kita nak cakap tentang position employer pula. Bila kita ada employer yang wanita, seorang wanita, mungkin kadang-kadang pekerja-pekerja pula yang tak ambil serius tentang itu. Betul. Mungkin dia orang macam tak nak respect, contohnya ialah lelaki ke apa, dia orang akan jadi macam judgemental tentang kenapa bos kita wanita, kenapa bos kita macam ni. Kalau yang itu pula macam ada ulasan tentang itu? Itu kita panggil sexism lah. Maknanya you akan kata orang memperlekehkan seseorang wanita tu bila jadi bos, you tak boleh nak dengar. You kena lelaki je. Jadi benda tu merupakan satu benda yang tak patut kita amalkan dalam organisasi. Sebab be it women ataupun men, mereka ada kelebihan mereka sendiri. Kalau kita cerita dari segi intelektual, dua-dua pun bekerja pakai otak. Ambil contoh mudah lah, sebagai peguam kita tak perlu nak tenaga sangat dari segi kita nak angkat barang berat ke apa, tapi dua-dua memerlukan skill dan juga intelektual. Saya ambil contoh kes Amber Heard baru-baru ni. Peguam dia perempuan. Jadi tak ada kata orang tu isu lelaki lebih dominan daripada perempuan, tak ada. Sebab yang paling penting you kena tahu you bekerja dalam sektor apa, dan you kena ready mental and physical untuk embrace apa jua cabaran yang you akan hadapi dalam sektor pekerjaan itulah. Kita tahu kes tu sangat besar sebenarnya terjadi, dan itu membuktikan yang tak ada sebenarnya diskriminasi, tak perlu ada. Perempuan sama perginya. Sebab apa, kita tahu dua-dua boleh, selagi boleh deliver, selagi boleh menyampaikan isunya, dia akan membawa ke muka pengadilan. Dan Syira, kita nak tanya juga, macam mana sebenarnya hak kita sebagai seorang wanita yang berkerjaya untuk claim hak kita kalau any of kita punya hak tu dicabuli. Okey, dalam sebuah organisasi syarikat, you ada HR. You ada satu department yang sepatutnya menjaga kebajikan pekerja, dan you boleh membuat aduan kepada HR. Pekerja-pekerja awam, pekerja-pekerja yang di luar sana, kalau HR tak buat tindakan, mungkin you boleh pergi kepada Jabatan Buruh Tenaga Kerja untuk you menyusulkan aduan. Sebagai contoh, sekiranya mereka tidak membayar KWSP contoh, ataupun sebabkan you perempuan, mereka tak bagi you cuti bergaji. Benda-benda tu you kena ada pembuktian lah yang mengatakan cuti you tak dibayar, dan you boleh mengemukakan aduan kepada pihak atasan. Terutamanya first thing HR dulu, kemudian you boleh pergi kepada Jabatan Buruh, Jabatan Tenaga Kerja, ataupun you boleh pergi KWSP itu sendiri untuk membuat pertanyaan sekiranya ada benda yang you tak puas hati. Jadi sebenarnya Talisha, tak adalah kita sebenarnya sebagai seorang wanita pun kita berkerjaya, tak adalah kita sebenarnya boleh serbu tembok. Kita kena go by the step. Mula-mula kita pergi HR untuk pengesahan. Lepas tu bila tak dapat jawapan, barulah kita boleh ke peringkat seterusnya untuk bertanya dengan lebih lanjut. Kena selesaikan internally dulu lah. Tapi kita harap benda-benda perkara seperti itu kita boleh dielakkan. Sebab banyak step nak buat. Nak pergi sini, pergi sini. So, kalau boleh employer dan employee bincang apa yang dijanjikan itu kita bagi sebagai employer, dan sebagai employee bila kita dah diberi kebajikan yang baik, kita kena hargai dan jaga. So sama juga seperti wanita, hak wanita, benda tu tidak boleh elak, seperti pregnancy, datang bulan tu semua kadang-kadang kena employer kena juga faham. Betul. At the end of the day, kata sepakat yang membawa kita bersama sebenarnya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Syahira Syarudin kerana sudi datang sebagai panel kami setiap minggu, dan minggu depan kita akan bincang dengan topik yang lebih menarik untuk anda semua. Terima kasih banyak. Thank you. Dan kita akan berehat sebentar, dan jangan ke mana-mana untuk segmen kita dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Okey, anda masih bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa.
Dan kita dah di penghujung rancangan, tapi sebelum tu kita nak borak-borak sikitlah tentang apa yang kita bincangkan tadi. Betul. Diskriminasi tentang penyakit mental dan juga hak wanita. Ini semua berkait sebenarnya. Bila kalau kita tak dapat hak kita sebagai wanita di tempat kerja, kita akan dapat depression, mental, apa semua. Tapi kita sebenarnya nak ulas bagi kita nak summarizekan je sebagai seorang, kita ni sebagai manusia sebenarnya kita kena, bila kita tak ada orang lain, kita pening kepala, kita rasa macam rensek dengan semua benda. Time tu kita lah belajarlah macam mana nak untuk menerima diri sendiri sebenarnya Talisha. Dan betul. sebenarnya kita, kalau kita jadi orang yang luar pun, kita belajar untuk menerima empathy tu lebih baik daripada menghukum sebenarnya. Cuba untuk memahami, mungkin kita tak ada di tempat orang tu, tapi kita cuba respect lah, itu sahaja. Alright, seperti biasa Talisha. Seperti biasa kita ada suka menang untuk anda dan kod nombor untuk hari ini adalah drum roll. Buat sendiri je. Yes, kita ada R8. Jadi macam mana kumpulkan kod nombor yang berbeza setiap hari daripada Isnin hingga Jumaat dan hantarkan secara harian ataupun mingguan kepada 0392262253. Selewat-lewatnya hari Sabtu pukul 12 tengah hari dan nombor bertuah juga akan keluar setiap live show kami daripada Isnin hingga Jumaat. Kita dah bagi 2 live show, kita ada Suka Pagi dan juga Hawa lagi 2. Anda kena kumpul sendiri dan teruskan membeli belah di sukashop.com. Jangan lupa lepas Hawa anda boleh tonton Suka Selap, Suka Hati untuk membeli belah dan juga claim untuk hadiah Suka Menang dengan minimum RM50 sahaja resit yang anda ada tu. Kalau tak sempat nak tengok TV sekejap lagi, boleh je ke www.sukashop.com dan shopping lah apa yang anda terlepas. Kita ada macam-macam skincare, daripada skincare kita ada makanan, kita ada periuk, kita ada cermin macam-macam hanya di Suka Shop. Dan kita nak bagi tahu juga Suka TV berkolaborasi. Okey. Kolaborasi. Saya rasa kita kena belajar benda ni daripada kita belajar annyeonghaseyo tu kan. Okay, kita kena kolaborasi bersama Aichi. Seperti biasa kita ada drama Polka Dot. Jika anda tak dapat tengok lagi Polka Dot, kita ada artis-artis hebat dalam kita ada Didi Alias, kita ada Mamat Putih, kita ada Imelda. Jadi anda boleh tonton Polka Dot dalam Aichi dan juga anda boleh tonton Eliza dan juga Shasha di rancangan Tome. Itu kalau anak-anak anda rasa boring nak tengok di mana nak tengok haiwan-haiwan comel, kita ada Tome. Yes, dan kita ada juga yang trending nombor 1 Asia sekarang. Kita ada Berita Latah, ada upcoming episod baru. Jadi anda boleh tanya je, itu Talisha dan juga bos kami Dato' AC Miza sendiri untuk mengetahui lagi banyak tentang info-info tentang Tanya Je. Okeylah, kita dah habis. Cepat je masa berlalu dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang setia bersama kami di Hawa. Dan kita harap apa yang kita sampaikan pada hari ini sampai kepada anda dan mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata dan juga apa sahajalah daripada kami kekurangan kan. Yang baik itu kita ambil, yang buruk kita buang, kita jadikan manfaat. Okeylah, itu sahaja daripada kami. Saya Talisha dan saya Eliza Isham. Bertemu esok bersama Shasha Jamal dan Derina dengan topik yang menarik. Jangan lupa untuk saksikan Hawa esok, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Assalamualaikum. Bye.